channel tu dah. Itu baru intro je. Ni nak sambung lagi dah ni. Kemudian sosial tu agak sukar, persentuhan masih berlaku. Kalau setiap rakyat Malaysia patuh SOP, kita boleh putuskan rantai jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Hai, Assalamualaikum. Saya Najmi Suhaimi. Saya Syafiqah Suhaimi. Anda sedang menyaksikan OBTV. Ya, hari ini kita ada dua kisah menarik yang ingin dikongsikan, iaitu salah satunya adalah kisah nafkah RM5. RM5 cukup ke zaman moden sekarang? Itulah. Tapi kita tak boleh cerita sekarang. Dan kisah yang kedua apa lagi? Kisah yang kedua tentang pukul memukul. Pukul memukul di hari raya. Lepas tu beli kantoi. Kisah apa tu? Nak tahu? Jom kita layan OBTV. Kalau kisah rumah tangga ni memang sentiasa mendapat perhatian netizen. Tapi kali ni kita nak kongsi kisah isteri hanya dapat nafkah RM5 sebulan sahaja. Sebulan tahu? RM5 sebulan Saya jadi confused je. Tapi itulah realiti yang dikongsikan oleh seorang peguam di laman Facebooknya, di mana seorang isteri hanya menerima nafkah sebanyak RM5 sebulan sahaja. Apa yang penting, si ada bukti transaksi lagi. Difahamkan Pika, masa bulan Ramadan ni si suami bagi nafkah double. Double berapa tu? RM20? RM10 je Pika. Banyaknya. Dia macam sikit tak baik kat situ Pika. Si isteri pula perlu menanggung kos-kos yang lain. Maklum dah, duit tak cukup nak tak nak, kos rumah dia kena tanggung, kos makan. Maklumlah duit. Dengan RM10 tu dia boleh tampung semua ke macam mana tu? Tak, dia kena tanggung sendiri Pika. Kena tambah lah, dah tak cukup. Maklumlah RM10. Lepas awak beli makeup pun RM300. Betul tu. Apa yang saya nak tergelaknya adalah saya ada baca tahu suami tu bagi nafkah berserta sedikit surat lah. Surat dia macam biar sedikit janji halal, barakah. Orang cakap. Betul. Tapi kalau saya RM10 tu sekali makan je. Makan pagi settle. Macam dia ni RM5 bukan sekali makan. RM5 sebulan makno. Makno. Betul juga. Saya adalah buat calculation lah. Kalau RM5 dibahagi dengan 30 hari, saya tu jatuh dalam berapa sen je. Berapa sen tu boleh beli apa tu? Macam zaman dahulu 10 sen dapat nasi goreng. Zaman sekarang 10 sen 10 sen kalau masuk tandas tak lepas lah. Hubungkan Pika. Kita tak tahu kesudahan cerita ni. Apa pun kita doakan semoga keluarga ni dimurahkan rezeki. Mungkin dia bagi RM5 sebulan tapi dia bagi kredit kad, kita tahu. Oh, betul tu. Tapi apa-apa pun dalam rumah tangga ni bagi saya persetujuan kedua-duanya amatlah penting. Kira kalau isteri setuju RM5, go on. Betul tu Pika. Suami kat luar sana tu janganlah culas beri nafkah. Kalau mampu beri je, betul tak? Beri je lebih. Nanti korang dapat lebih lagi. Mana tahu dapat kereta BMW tiba. Gelamas dapat itu. Betul, itulah. Pandai cari ya. Okey, kisah kedua minggu ni Najmi buat saya memang geram. Saya rasa macam tak nak raya. Tak mau raya. Marah betul lah. Babe, raya ni kita kena maafkan. Tak boleh. Bagi duit raya, makan kuih raya, makan rendang. Saya tak boleh. Kalau kisah-kisah yang melibatkan pukul anak ni bagi saya bukan takdir. Ini adalah pilihan mengikut hawa nafsu. Saya geram betul lah. Geram dengan marah ni kisah apa Pika? Sampai marah, sampai emosi muka betul tu. Kerut dahi-dahi ni. Ya, ini kisah yang berlaku di negara jiran kita, Indonesia, di mana seorang kanak-kanak berusia 2 tahun didera oleh pengasuh sendiri. Sedih Pika. Okey, apa yang saya faham, kejadian ni berlaku apabila ibu bapa
apa kepada kanak-kanak ni pergi kerja. Tapi yang boleh terbongkar, boleh tahu segala muslihat ni apabila melihat CCTV rakaman tu. Masih ada CCTV. Bayangkan betapa remuknya hati seorang ibu yang mengandungkan 9 bulan 9 hari dia tengok anak ni diperlakukan macam tu. Tak baik kat situ Pika. Apa yang saya rasa menarik lah. Time dia pukul, tampar, cekik. Dia sambil menyanyi. Sambil menyanyi. Dia menyanyi sekali. Ada ke video tu? Video tu tak boleh tonton awal sebab macam privacy kan. Saya heran kenapa dia menyanyi. Macam dia menikmati tak pukul dengan cekik pula. Bukan Najmi. Sebenarnya menurut ibu berkenaan, pengasuh itu dipercayai mempunyai masalah mental. Tapi memang saya hormat sangat ibu ni sebab dia tak buat pun laporan polis. Bagi dia kongsi kisahnya untuk pengajaran orang kat luar sana. Itulah Pika. Semoga kes macam ni jadi pengajaran buat kita semua kan. Kita tak naklah kes macam ni berulang. Saya setuju 100% Najmi. Sebab bagi saya, kalau kita nak ambil pengasuh ni, kita kenalah selidik latar belakang dia, masalah kesihatan. Sebab bila jadi macam ni, kita tak boleh dakwa orang yang ada masalah mental ni kan. Tapi saya sempatlah baca luahan ibu tu yang buat saya sepak sikit lah. Sedih kan? Dia tulis, ketika kemarahan hilang, yang tinggal hanyalah rasa sakit yang tidak berdarah. Luka yang tidak pernah terubat dan tidak pernah sembuh. Kejadian ini akan selamanya diingati oleh kami sekeluarga. Imej ini memang sepak lah. Apa-apa pun kita harap ibu bertabah hujan ini. Doakan yang terbaik buat mereka sekeluarga. Okey, itu saja OBTV untuk minggu ni. Kalau anda nak baca artikel-artikel yang menarik, yang penuh kontroversi, jangan lupa layari ke www.obulan.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Obulan Official Kami, kerana subscribe itu adalah percuma. Untuk pengetahuan korang, OBTV akan kembali bersiaran seperti biasa hari Jumaat, Sabtu dan Ahad Pada jam 7.55 malam di TV berapa lagi? di TV9, of course. Saya Najmi Sohaimi. Saya Syafiqah Saimi. #salam sayang. Selamat Raya. Bye-bye. Bye. Wan, besok tu bakar ikan lah. Tu nasi beli ikan, bakar ikan. Malaysia Kuasa Majlis Keselamatan PBB bertindak segera paksa rejim Zionis hentikan serangan ke atas rakyat Palestin. Hasrat untuk makan rebung tidak kesampaian, warga emas maut disengat ke Guantana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia akan terus berusaha menyeru masyarakat antarabangsa, khususnya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, supaya bertindak segera bagi memaksa Israel menghentikan serangan ke atas rakyat Palestin. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, demi menunjukkan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Palestin, Malaysia mesti sepakat dalam menjelaskan kepada seluruh dunia akan pendiriannya terhadap tindakan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian dalam perutusan khas mengenai isu Palestin petang tadi. Tegas beliau, Malaysia amat duka cita dan kesal dengan ketidakmampuan masyarakat antarabangsa termasuk Majlis Keselamatan PBB untuk menghentikan serta-merta keganasan rejim Israel ke atas Palestin. Saya, sama seperti rakyat Malaysia yang lain, berasa sangat duka cita dan kesal dengan ketidakmampuan masyarakat antarabangsa, terutamanya Majlis Keselamatan PBB, untuk menghentikan serta-merta keganasan rejim Israel ke atas Palestin. Sehingga kini, Majlis Keselamatan PBB belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung situasi terkini di Palestin lantaran bangkangan daripada Amerika Syarikat. Beliau juga mengulangi pendirian berprinsip kerajaan Malaysia yang sentiasa konsisten memberi sokongan padu kepada Palestin dan perjuangan rakyatnya sama ada dari segi politik, ekonomi dan moral. Dalam ucapan sama, Tan Sri Muhyiddin berkata, penyelesaian terbaik kepada konflik Palestin-Israel hanya boleh dicapai melalui rundingan bagi memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau yang berkekalan. Malaysia menyokong penyelesaian yang adil dan saksama melalui penyelesaian dua negara atau two-state solution
berdasarkan garis sempadan sebelum tahun 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin sebagai satu-satunya jalan penyelesaian terhadap konflik Palestin-Israel. Malaysia akan terus menyokong segala usaha demi mencapai penyelesaian yang adil dan berkekalan.